Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Indina. Hari ini Cikgu akan mengajar subjek Geografi tingkatan 1. Dalam video ini kita akan belajar tentang kemahiran geografi. Hari ini kita akan belajar Geografi tingkatan 1, bab 2 yaitu kedudukan untuk subtopik 2.2 latitude dan longitude. Apa itu latitude? Latitude adalah garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada globe atau peta atlas. Ini adalah garisan mendatar atau melintang. Yang kedua, latitude 0 darjah atau garisan khatulistiwa membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Boleh rujuk pada gambar yang disediakan. Latitude 0 darjah nih dia telah memisahkan hemisfera utara di atas dan hemisfera selatan di bawah. Ketiga, setiap latitude diberi nilai 0 darjah hingga 90 darjah utara dan 0 darjah hingga 90 darjah selatan yang diukur dari pusat bumi. 0 darjah hingga 90 darjah utara dan 0 darjah hingga 90 darjah selatan. Yang keempat, terdapat 5 garisan latitude utama. Apa 5 garisan latitude utama tersebut? Kita boleh lihat dalam gambar. Yang pertama adalah garisan Arktik yang berada di kedudukan 66 1/2 darjah utara. Yang kedua garisan Sartan 23 1/2 darjah utara. Yang ketiga garisan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa berada di tengah-tengah dan kedudukannya adalah 0 darjah. Yang keempat garisan jadi 23 1/2 darjah selatan, dan yang terakhir garisan Antartik 66 1/2 darjah selatan. Seterusnya longitude. Apa itu garisan longitude? Longitude adalah garisan yang dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan pada globe atau peta atlas. Ingat, garisan menegak. Yang kedua, longitude 0 darjah dinamakan garisan meridian pangkal GMP atau garisan meridian Greenwich yang memisahkan timur dan barat bumi. Boleh lihat pada anak panah yang menunjukkan garisan meridian pangkal. Garisan ini ia memisahkan bahagian timur dan bahagian barat bumi. Yang ketiga, garisan tarikh antarabangsa GTA yang terletak pada 180 darjah timur barat yang selari dengan garisan meridian pangkal GMP. Lihat pada anak panah, ini menunjukkan garisan tarikh antarabangsa. Garisan tarikh antarabangsa ini memisahkan tarikh dan waktu di bumi, di mana tarikh dan waktu di sebelah timur bumi adalah sehari lebih awal daripada di sebelah barat bumi. Kenapa ini berlaku? Ini berlaku disebabkan matahari yang terbit di sebelah timur terlebih dahulu. Terusnya kita akan belajar cara untuk menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude. Di sini Cikgu sudah sediakan satu gambar aja yang mana kita perlu mencari kedudukan untuk titik W, X, Y, Z. Cara untuk mencari kedudukan titik-titik ini adalah yang pertama, kamu perlu kenal pasti garisan latitude
Selepas mengenal pasti garisan latitude, kamu perlu kenal pasti garisan longitude. Selepas telah kenal pasti garisan latitude dan garisan longitude, barulah kita akan dapat titik persilangan, dan itu adalah kedudukan untuk titik-titik tersebut. Oke, kita akan lihat untuk titik W. Titik W berada di latitude 60 derajat utara, longitude 35 derajat timur. Jadi kedudukan W adalah 60 derajat utara, 35 derajat timur. Terusnya titik X. Garisan latitude, titik X berada di garisan latitude 40 derajat selatan, longitude 20 derajat timur. Untuk garisan Y berada di garisan latitude 60 derajat selatan, longitude 40 derajat barat. Terusnya yang terakhir untuk titik Z. Titik Z berada di latitude 40 derajat utara, longitude di 40 derajat barat. Begitulah cara untuk mencari kedudukan pada globe begini, dimana kamu yang pertama perlu kenal pasti dahulu latitude, dan seterusnya kenal pasti longitude, dan seterusnya kamu akan dapat titik persilangan kedudukan untuk. Seterusnya kita akan belajar pula cara untuk menentukan kedudukan latitude dan longitude pada peta atlas. Di sini cikgu sudah sediakan satu peta atlas. Bagaimana kita mau menentukan kedudukan untuk titik P, Q, R, S, T. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah untuk membahagikan ruangan pada latitude ini dan longitude kepada 5 bahagian. Oke, macam di sini dia sudah bahagikan kepada 5 bahagian. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk latitude. Terusnya longitude pun sama juga. 100, 101, 102, 103, 104, dan 105, dan juga begitu juga seterusnya. Oke. Di sini dia sudah bagi contoh untuk titik P, bagaimana kita mau mencari kedudukannya. Kita akan lihat pada latitude terlebih dahulu. Titik P berada pada latitude 4 derajat utara, longitude 102 derajat timur. Jadi kedudukan P adalah 4 derajat utara dan 102 derajat timur. Ini adalah timur dan bukannya barat. Cikgu tersilap. Oke. Untuk titik Q, latitude pada 2 derajat utara dan longitude 103 derajat timur. Jadi kedudukan 2 derajat utara, 103 derajat timur. Untuk titik R, latitude 1 derajat utara, longitude 111 derajat timur. Titik S pula
latitud berada di 5 derajah utara dan longitudnya 115 derajah timur. Jadi kedudukannya adalah 5 derajah utara dan 115 derajah timur. Dan titik yang terakhir adalah titik T, latitud 6 derajah utara dan longitudnya 117 derajah timur. Begitulah cara untuk menentukan kedudukan latitud dan longitud pada peta atlas, di mana yang pertama sekali yang perlu kamu buat adalah bahagikan ruangan latitud dan ruangan longitud kepada 5 bahagian. Lepas itu kamu kenal pasti titik persilangan dan seterusnya, baru kamu dapat tentukan kedudukan sesuatu tempat. Maka itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga segala perkongsian itu bermanfaat untuk kamu semua. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!